Selasa 22 Oktober 19 Rabiul Akhir. Saya Fitri Yahya. Dan saya Hazrina Kasim. Hari ini kita nak berikan anda antara ilmu dan juga informasi yang menarik sepanjang 1 jam ini. Namun kami nak mulakan pagi ini dengan situasi ataupun kejadian yang berlaku di Ipoh pagi semalam dalam lebih kurang jam 11.06 pagi, di mana berlakunya gegaran kuat dan juga dentuman di Ipoh, dan seluruh penduduk di Ipoh sendiri merasakan gegaran tersebut. Namun apa yang dikatakan oleh Ketua Polis Perak bahawa ianya tiada kaitan dengan aktiviti kuari ataupun masalah yang berlaku di Indonesia tentang keadaan yang letupan gempa bumi yang berlaku di sana. Pastinya rakyat di Ipoh panik, ada terjetus pelbagai spekulasi. Betul. Yang semua orang rakyat awam akan rasa bimbang. Tapi kita akan cuba nanti untuk memberikan bermaklumat terkini daripada mungkin paparan berita di online secara dalam talian untuk mengesahkan apa yang sebenarnya terjadi. Sebab kita tak naklah nanti kita bermain. Sebab sekarang ni semua terkait dengan spekulasi, berita-berita yang mungkin ingin ditularkan semata-mata untuk meraih perhatian. Kita bimbang itu semua akan meresahkan. Nanti kita akan dapatkan pengesahan yang sewajarnya. Okey, baik. Seperti itu juga hari ini nak berkongsi paparan utama di akhbar. Ya, silakan. Dan kalau dapat saya kongsikan di berita harian, ini tentang hasrat kita ke arah pendapatan kelas berlian. Wow. Biasa kita tengok mungkin kelas tinggi, tapi kali ini memang difokuskan nama yang mungkin nampaknya mega, tapi harapnya dari segi pelaksanaan ataupun implementasinya mampu untuk membentuk piramid kepada pendapatan berbentuk berlian. Sebab piramid macam mana? Dia macam tirus kan? Makin lama begitulah. Tapi kalau berlian ni ada keindahan yang mana ia akan memberi inisiatif termasuk peningkatan gaji minimum 1,500 kepada 1,700. Dia mampu menggembokkan kelas pertengahan M40 menjadi M60 yang mendapatkan isi rumah sekitar RM5,000 hingga RM15,000. Okey, itu berkenaan dengan ke arah kelas pendapatan berlian. Namun di harian Metro pagi ini kami nak kongsi juga berkenaan ini soal kesihatan rakyat negara ini mengenai ancaman si merpati yang dikatakan najisnya mencetus pelbagai penyakit. Timbunan najis merpati dalam keadaan kering dan dibiarkan bagi tempoh lama, terutama di dalam bangunan, berisiko membawa penyakit kepada manusia, terutama gangguan pernafasan. Kalau kita tahu sebenarnya bila najis binatang ini dah kering, dia mempunyai kulat dan juga bakteria dan ia menghasilkan debu. Debu ini apabila ditiup angin, kita akan menghirup udara ini dan akan memberi masalah kepada sistem pernafasan. Jadi perlu dilakukan sesuatu lah. Orang mungkin ada alasan tersendiri. Betul. Mungkin akan ada individu yang mungkin dirasa keluar macam air mata ke apa sebab tak tahan alasan. Tapi sebelum saya tutup segmen ni, saya tertarik nak berkongsi di halaman ke-13 Media Pembaca. Ubah stesen bas uzur jadi pusat serbaguna jana ekonomi. Wow. Sebab ada stesen bas saya tengok macam, ya Allah, tak hidup, kusam, menakutkan. Betul. Tapi saya ruang tu apa boleh kita buat? Mungkin Raina dapat buka kedai kopi ke, ataupun perpustakaan boleh dimanfaatkanlah ya. Supaya ia hidup dan ada ruang untuk kita mencana ekonomi kepada rakyat. Okey, baik. Itu antara perkara yang mungkin boleh kami kongsikan kepada anda pagi ini. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh dapatkan Harian Metro ataupun berita harian anda untuk mengikuti pelbagai isu menarik pada hari ini. Seperti biasa, setiap hari Selasa kita nak bawakan segmen Nostalgia Seni. Patutlah awak pakai kurung biru tadi kan? Okey, ini kisah kita nak ceritakanlah seorang bintang, saya kira namanya ini masih lagi bersinar. Lagu-lagunya ini masih lagi menjadi halwa telinga peminat-peminat setianya. Ya, sebab mungkin ramai yang pernah menjadi ataupun jadikan dia sebagai crush ke zaman 80-an. Zaman 80-an seorang yang kacak, perwatakannya sopan, senyumannya manis. Itu dia. Dah malu dah. Okey, kita nak bersama dengan Raziz Ismail dengan lagu hitnya Hadirmu Membawa Sinaran. Kasihku, kau menjelma bersama keharuman cinta. Kau membawa harapan di alam sepiku.
ku terjaga dari mimpi yang duka. Kasihku, beginikah suratan pertemuan ini? Kau sinari duniaku, cahaya cintamu. Ku bahagia bila di sampingmu. Hadirmu membawa sinaran cinta yang suci. Hilanglah keresahan di jiwaku. Bahagia, oh kasih. Janjiku padamu, pengorbanan kasih suci. Bersama kejujuran kan ku bina. Milikku, cintaku abadi. Kasihku, kau menjelma bersama keharuman cinta. Kau membawa harapan di alam sepiku. Ku terjaga dari mimpi yang duka. Kasihku, beginikah suratan pertemuan ini? Kau sinari duniaku, cahaya cintamu. Ku bahagia bila di sampingmu. Hadirmu membawa sinaran cinta yang suci. Hilanglah keresahan di jiwaku. Bahagia, oh kasih. Janjiku padamu, pengorbanan kasih suci. Bersama kejujuran kan ku bina. Milikku, cintaku abadi. Hadirmu membawa sinaran cinta yang suci. Hilanglah keresahan di jiwaku. Bahagia, oh kasih. Janjiku padamu, pengorbanan kasih suci. Bersama. Terima kasih. Itu dia tadi persembahan Hadirmu membawa sinaran daripada Raziz Ismail. Kita nak jemput bersama-sama kita pagi ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Dan kita pun itulah sebab biasanya kalau tiap kali Syawal memang terngiang suara merdu Abang Aziz lah. Okey. Baik, kalau kita imbas kembali lah kita sebab bila era 80-an kan sememangnya ramai artis yang masih lagi bertahan. Kerana mungkin waktu tu apa yang menyebabkan ramai yang mampu untuk malas segar kerana vokal ke ataupun kerana banyak tapisan ke, sebab dulu kan pertandingannya banyak saringan, hanya yang berkualiti sahaja akan dapat masuk ke gelanggang yang sebenar untuk rakamkan lagu dan sebagainya. Okey, kalau kita boleh kongsikan sebenarnya nama Raziz Ismail ni waktu era 80-an orang kata memang meletup lah Kalau nak diceritakan tentang dari sisi seorang yang orang kata bintang waktu ketika itu memuncak namanya, boleh tak kalau kita nak tahulah detik permulaan macam mana boleh jadi artis? Dilamar jadi artis rekaman. Okey.
Saya mula masuk bertanding bakat Pesta Pulau Pinang. Oh, Pesta tahun Pinang. 80, yes. 81 tak silap saya. Saya juara. Saya dengan Zaitun Samion. Ada lagi a few artis yang jadi recording artis. Kita bertanding masa tu. Saya dan Zaitun juara lelaki dan perempuan. Tapi keseluruhan saya dapat jadi juara. So daripada situ WA offer untuk buat album. Masa tu ingat tak nyanyi lagu apa? Pertandingan akhir. Lagu apa? Mesti lagu Dari Tercinta dengan lagu Sudirman. bukan lagu Jamal, Jamal. dengan lagu Edi Selitong Bunga Pujaan. Tapi saya lebih suka lagu Bunga Pujaan sebab saya bermula dengan lagu Bunga Pujaan. Jadi pengalaman pertama rakam lagu kan. Biasa kalau nyanyi secara live ni mungkin lain. Tapi bila masuk studio ni bagaimana siksaan ataupun kepayahan. Tapi alhamdulillah saya dapat producer yang cool. Baru saja meninggal, Allahyarham Akbar Nawab. Dia yang bawa saya dalam industri untuk rakaman. Dia yang cipta lagu tadi pun lagu Akbar Nawab. Akbar Nawab. Bagaimana perasaannya kan waktu 80-an tu ketika nama memuncak, pastinya kalau kita lihat kan peminat-peminat waktu tu dia berbeza sebab dia tak ada platform media sosial. Betul. Jadi bila kita dapat berjumpa dengan peminat secara langsung tu, dari segi reaksi mereka waktu 80-an peminat tu kategori dia macam mana? Saya sebenarnya terus terang saya cakap, saya tak rasa popular. Saya tak rasa lagu-lagu kan mungkin orang suka, tapi pada saya biasa je. Saya tak rasa macam you popular, lagu-lagu hit, tapi iyalah biasalah kalau peminat-peminat tu dia appreciate lah dengan lagu. Saya tak tahu, mungkin masa tu kita muda lagi kan, bujang, orang muda. Ramailah peminat-peminat budak yang sebaya lah, remaja-remaja lah. Jadi masa tu kad raya ke surat memang banyak. Surat Dulu banyak lah kad ya. raya lah. Surat memang banyak orang hantar. Hadiah kan. Betul. Okey. Jadi macam mana selepas dilambung populariti lagu raya pun hits kan? Jadi lagu tu yang malas segar lah. Macam mana menjaga kualiti suara Samina, sebab bila lagu dah hits ni dia akan malas segar sepanjang zaman. Betul. Orang akan minta. Mungkin zaman muda ada artis yang berjuang lagunya nada tinggi kan. Jadi kena sesuaikan ke dengan faktor umur. Tapi alhamdulillah lah lagu-lagu dulu actually lagu main peranan, melodi main peranan. Sebab pencipta dulu dengan penulis lirik dia, I think dia combine sekali. Contoh lagu Kepulangan lah. Lagu Kepulangan. Saya paling suka lagu itu sebab walaupun susah untuk nyanyi, tapi hasilnya sampai hari ini orang suka lagu itu. Saya setuju. Saya pun suka lagu tu. Tapi boleh tak belanja sikit? Tadi bersih. Saya dah agak dah. Pada waktu producer dah beritahu, saya kata kalau pagi-pagi saya tak nak nyanyi lagu itu. Sebab saya kalau belah petang malam okey. Itu sebab saya ambil yang key biasa saja. Okey, boleh. Tapi belanja Sebab request lah. Dia lagu peminat cinta betul dia. ni. Waktu zaman dengan bercinta dengan suami katanya. Lagu Kepulangan ya. Sikit je belanja. Berlari menuju ke muka pintu, seakan pasti suaramu. Kita sambung lagi. Tapi lagu tu saya tengok kepayahan dia sebab nak menjiwai ya. Betul. Dia punya mood tu macam mana dapat tu? Okey. Asal lagu tu saya dapat lagu ciptaan Manan Ngah. So bila dia bagi lagu tu kat saya dengan lirik, saya memorize melodi dia dengan lirik dia saya hafal. Masuk studio saya kata Manan tutup lampu semua. So nak ambil dia punya feel, nak ambil feel dia. Walaupun feel pun 2 jam lebih agak kena torture nak siapkan lagu tu. Tapi hasilnya tu sampai Bila hari masuk ni. part air mata tu kan. Dia punya pukulan tu. Lain macam Alhamdulillah lagu tu rezeki. Sebab waktu tu lagu-lagu Manan Ngah menjadi. Contoh lagu Francisca Peter, lagu Sudirman Meriset Khabar. Itu semua era-era lagu Manan Ngah. Okey. Kalau kita lihat waktu zaman tu kan memang nama-nama besar lah seperti yang disebut oleh Bang sendiri. Kita ada Francisca Peter, Zaitun Samion dan sebagainya. Hubungan sesama dengan rakan-rakan artis ini bagaimana? Kita dulu akrab sebab kita bila buat show sekali dulu kita tak ada media sosial, tak ada macam WhatsApp group kan. So bila kita jumpa masa buat show lah, tapi alhamdulillah kita tak ada
Tak tahulah sekarang ni saya tak nak cakap benda tak elok kan, tapi time kita dulu bila kita jumpa memang kita akrab. Sebab tu perhubungan kita sampai hari ni. Saya pun kehilangan kawan-kawan dah meninggal. Si Ibnu Riza, Hila Amin, Nasir Wahab, ini semua kawan-kawan yang sangat rapat. Sebab kita perform sekali waktu 2021-22 di Putrajaya. So, bila dia orang tak ada, saya pun rasa macam sunyi sikit dah kehilangan. Ya. Jadi anak-anak ada yang mewarisi bakat nyanyian? Tak ada, saya tak galakkan. Tegas seperti itu ya. Saya tak galakkan. Okey, kalau boleh cerita sikitlah perkembangan terkini untuk peminat-peminat setia Raziz Ismail. Nak tahu juga apa sekarang? Saya banyak menghabiskan masa di surau lah sebab saya salah seorang AJK di Surau An-Naim Seksyen 5 Masa Maju. Dan alhamdulillah kita punya AJK semua alhamdulillah sangat rapat, sangat akrab. Saya di situ sebagai AJK bahagian sajian. Jadi saya banyak organize macam makan-makan dengan buat apa nama tu catering. Ada masa saya masak. Wah. Apa menu yang istimewa? Saya kalau saya suka masak kari kambing lah. Kari kambing. Kita kena rasa satu hari. Macam sekarang ni kan mungkin peminat umur yang sebegitu. Jadi ada tak yang masih betul-betul cam menegur kalau ada di Banjarmasin? Kalau saya buat show mungkin orang cam lah. Kalau kita jalan macam biasa ni ya, mungkin faktor berubah dah. Kita punya appearance berubah. Rupa kita pun dah berubah. Kita dah dulu 24, sekarang 64. Mana nak tahu. Tapi itulah ada kualiti yang panggil apa? Smiling face tu. Itu yang mungkin itulah persona bagi Raziz Ismail ni. Okay. Pandai. Mungkin ada sedikitlah ucapan untuk peminat-peminat pagi ni yang sedang menonton Amy Okey, kepada semua peminat-peminat yang masih mengingati saya lagi, terima kasih kerana ada lagi yang masih menyokong dan meminati saya dan masih lagi mengikuti lagu-lagu saya seperti macam DJ Dong ni. So, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kerana sudi bertandang di Amy pagi ini untuk berkongsi antara kisah-kisah nostalgia waktu zaman kegemilangan di era 80-an. Ini dia Raziz Ismail yang merinduinya. Kami bawakan terus atas permintaan anda juga hari ini. Nak dengar suara Raziz Ismail. Terima kasih, terima kasih. Okey, baik. Sudah tak lain. Nanti Raya kita bagi lagi ya. Sebab Raya ada lagu hits yang lain. Boleh. InsyaAllah. Insya Okey. Rina suka tidur pukul 11, 12 itu? Kalau ada peluang tu memang lebih kurang 10 minit pun jadilah dapat tidur. Dapat lelap sekejap sebab power nap penting untuk kehidupan dan kesihatan. Semuanya kita akan bincangkan selepas ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kembali lagi bersama kami di MHI pagi ini. Seperti yang kita wawarkan sebentar tadi, kita nak bawakan topik kesihatan berkenaan dengan power nap yang dikatakan penting untuk kesihatan kita. Itu dia. Dalam Islam kita ada khairullah, mungkin ada dapat tidur seketika sebelum zuhur. Tetapi itulah bagi mereka yang bekerja tak cukup waktu ataupun banyak memikir, susah nak tidur kan, dengan dapatkan usaha terbaik ini. Dan bersama berbincang dengan Profesor Madya, Dr. Andrea Ban Yulin. Beliau adalah pakar perunding respiratory Fakulti Perubatan UKM, Hospital Chancellor Tuanku Muhriz untuk berkongsi lebih lanjut tentang di sebalik power nap yang penting untuk kesihatan. Terima kasih bersama kami pagi ini, Doktor. Dan sebelum kita nak bercerita lebih lanjut, saya nak kongsikan sebenarnya kalau kita lihat banyak ada negara-negara yang mengamalkan power nap ni sama ada di tempat kerja ataupun di pusat pendidikan. Ini menarik, kami nak kongsikan di Sarawak, iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Julau nombor 2, di mana mewajibkan pelajar-pelajarnya untuk power nap daripada pukul 11.25 hingga 11.35, 10 minit sebelum mereka nak kembali untuk sesi mata pelajaran yang berikutnya, semata-mata untuk memberi kecergasan minda mereka untuk kembali menyambung pelajaran. Jadi hari ini kita nak tahulah, bila sebut ada sahaja sesi ataupun power nap ini diamalkan di tempat kerja ataupun di sekolah, kita nak tahu sebenar pengertian power nap ini, Doktor. Okay, terima kasih Hazrina kerana memberi saya peluang untuk berkongsi tentang topik power nap. So power nap sebenarnya datang dari perkataan bahasa Inggeris. Power maknanya dia tenaga, nap bermaksud tidur jangka masa pendek. So sebenarnya dia adalah tidur jangka masa pendek yang kita buat masa siang.
dan sepatutnya tempoh dia tak boleh melebihi biasanya 10 ke 30 minit. Dan bila kita bangun, kita sepatutnya rasa cerdas. Kadang-kadang kalau kita terlebih masa, kita ada apa yang dipanggil sleep inertia. Maknanya kita bangun tu masih rasa mengantuk lagi dan rasa macam tak fresh. So itulah maksudnya power nap lah. Tapi itulah kalau 2-3 jam tu kan power nap ya. Tapi nak dapatkan macam mana doktor? Mungkin perlukah ada yalah kalau dalam pekerjaan tu satu ambience yang menggalakkanlah. Sebab setengah orang ni ada orang juga yang memang senang tidur ya. Dia letak kepala je memang dia dapatlah. Tapi setengah orang susah betul nak dapatkan tidur yang berkualiti ni walaupun sekejap ni. So tidur adalah satu benda yang memang macam magic. Untuk setengah orang yang tak boleh tidur, dia akan rasa macam susah sangat. So kalau kita cerita pasal tidur, adakah kita perlu buat power nap kan? So power nap ada banyak kebaikan dia sebenarnya, tahu tak? Kebaikan dia. Di antara tu kita boleh tambah mood yang bagus, konsentrasi yang bagus. Mood bagus, konsentrasi bagus, produktiviti bagus, right? Tetapi kalau kita tengok apa buktinya. So sekarang kita dalam fasa evidence based medicine. Kalau kita ajar budak-budak student, dia kata, oh mana bukti dia. So bukti dia, power nap sebenarnya ada setengah orang dia panggil dia NASA nap. NASA sebab dia pernah buat pendidikan. NASA buat pendidikan dia antara dia punya jurutera dengan angkasawan. Diberi power nap 26 minit dan dia mendapat tahu yang dia punya prestasi naik sebanyak 34%. So kita tahu yang dia ada kebaikan dia. Ada juga pendidikan yang menunjukkan yang seseorang yang ada power nap, dia punya risiko untuk jantung coronary adalah kurang. So itu di antara kebaikan dia lah yang saya boleh kongsi hari ini. Bagaimana kita nak tahu kita memerlukan power nap tersebut? Kadang-kadang kita rasa kita waktu malam, kita dah ada waktu tidur yang cukup. Kemudian adakah setiap daripada kita ini mempunyai waktu power nap yang berbeza, doktor? Soalan yang bagus, agak susah nak jawab. So saya kena fikir dulu. Saya rasa sebenarnya kita akan tengok sesama kalangan rakan sekerja kan. Jumlah masa jam yang kita tidur pun berbeza. So saya rasa jumlah jam tu disebabkan jumlah jam berbeza, maknanya mungkin bukan semua orang perlu power nap. So kadang-kadang power nap tu seperti saya bagi tahulah kenapa kita pilih masa dia. So masa yang paling sesuai adalah time yang hormon kita rendah sikit. So di antara jam 1 petang ke 3 petang sebenarnya. So masa tu bila dia kita punya hormon rendah sikit, kita tidur, dia bagi peluang untuk kita reset otak kita. Ya. Tetapi kalau pada masa itu kita tak diberi peluang untuk tidur dan kita dapat jumlah jam tidur yang cukup, sebenarnya mungkin dia bukan diperlukan 100% lah. Tapi kalau ada, ambil peluang tu, dia ada banyak faedah dan kebaikan dia. Kalau macam kadang-kadang kita kaitkan tidur ni untuk pembesaran kan. Jadi kalau orang dewasa ni lah saya rasa kritikal sebab mungkin malamnya terutama yang ada anak kecil kan tidur pun tak berapa. Jadi power ni sangat penting untuk dia. Untuk kesihatan jantung semua. Jadi tetapi ruang tu tidak ada. Saya pernah bicara dengan kawan-kawan yang kerja shift kan, dia kata power nap dia ketawa. Satu yang mungkin sukar untuk berlaku bagi mereka yang ada kaitan dengan pekerjaan yang tidak tetap masa. So saya rasa so untuk mendapat kualiti power nap yang bagus, kita perlu tengok suasana. So memang betul Fedri cakap, dia punya kawasan dia memang kena selesa. So kalau kita fikir tempat kerja kita, mungkin kita boleh sediakan sesuatu tempat yang sesuai lah. So apa maksudnya sesuai? Tempat yang kalau boleh gelap sikit, dan kalau boleh kita beli penutup dan kita ada penyumbat telinga juga. Okey. Benarkah ada yang mengatakan bahawa kalau kita mengamalkan power nap ini setiap hari, dia boleh meredakan stres dan juga kebimbangan pada seseorang individu? Betul. Yang itu proven by studies yang menyatakan kalau kita ada power nap, dia buat study di antara segolongan kohort pesakit dan dia tengok sebelum dan selepas, dan dia ada satu kohort pesakit yang sama yang tak diberi masa untuk tidur dan dia bandingkan. So memang betul ada buktinya. So jom kita tidurlah lepas ni. Okay, nak tidurlah nanti pukul 1 tapi tengah hari. kadang faktornya pekerjaan, cuaca. Betul. Kadang-kadang mungkin individu yang tak ada kemudahan untuk akses kepada tempat yang hawa dinginnya kan. Jadi panas kan dan sebagainya. Jadi kalau mungkin doktor ada kajian ataupun mana-mana rujukan untuk individu yang kategori lanjut usia, mungkin mereka perlukan sangat kepada power nap ni. Okey.
So saya rasa dari segi usia, it's very interesting kan sebab we are aging community. So kita akan tua satu hari nanti. So penting kalau kita tahu. So I think jumlah jam yang seseorang perlu tidur kalau di kalangan kanak-kanak dengan orang dewasa berbeza. Kalau kanak-kanak tidur kualiti dia lebih mendalam, dia lebih konsisten dan dia masuk REM sleep. Untuk orang dewasa jumlah masa dia kurang sikit. Untuk orang yang usia lanjut sikit, kita akan tengoklah dia punya jangka masa yang dia perlu tidur tu lebih kurang dari biasa. Dan di kalangan orang yang berusia, memang faktor untuk tidur satu kesusahan tu adalah satu benda yang memang kita dapat banyak komplain dari pasien. Iaitu disebabkan mungkin kualiti tidur tak cukup bagus, iaitu memang susah nak baiki dalam satu hari. Dia perlu tukar sleep pattern dia dan dia perlu menyibukkan diri dalam hari-hari masa siang supaya dia akan rasa penat. Dan kebanyakan orang yang usia lanjut kadang-kadang dia tidur petang terlampau lama. So akibat dari itu sleep cycle dia tak bagus, malam tu dia tak rasa mengantuk. Tak mengantuk. Lagi satu tu minum kopi, minum teh lah. Chinese tea pun ada banyak kafein juga. Doktor, bagaimana kita nak membezakan kadang-kadang mereka yang tidur di waktu malam ni walaupun tidurnya yang panjang dia rasa tak puas, masih lagi mengantuk. Tetapi kalau dapat tidur power nap walaupun hanya sekadar 10 minit, tiba-tiba bila buka mata tu je terus rasa segar, rasa fresh. Okay. So I think so untuk seseorang yang tidur lama dan tak rasa fresh, so memang sesuai untuk saya cerita sebab saya pakar pulmonologi. Kita ada satu penyakit yang nama obstructive sleep apnea. Maknanya masa kita tidur malam, saluran pernafasan tu tertutup beberapa kali. Tiap-tiap kali dia tertutup, otak kita akan bangun untuk besarkan saluran pernafasan. So maknanya masa kita tidur, dia bagai saya kejutkan Hazrina tiap-tiap 5 minit. Okay. So walaupun mata tidur tutup, dia macam kejut. Siang hari dia, kualiti tidur tak bagus. So itu adalah salah satu benda yang akan saya fikirlah kalau seseorang bagi tahu saya tidur dalam pukul 9 malam, saya bangun pukul 6, saya masih tak fresh, saya tak bangun untuk kencing. Adakah itu juga berpunca daripada masalah dengkur yang berlaku pada seseorang? Bagus, dengkur. So, Hazrina pernah dengar orang yang berdengkur? Siapa yang kat sini? So yang berdengkur tu disebabkan saluran dia ke belakang tu lebih sempit. So dia adalah satu simptom yang boleh menolong kita untuk fikir whether patient ini ada obstructive sleep apnea. So biasanya kebanyakan pesakit yang di-refer, dia berdengkur, isteri dia kata berdengkur kuat sangat saya tak boleh dengar, dan isteri kata malas sebab asyik mengantuk saja. Itu di antara simptom yang kita akan syaki OSA, obstructive sleep apnea. Ataupun selain daripada pembedahan, apa mungkin yang mampu mengubah ataupun posisi tidur ke, alat bantuan lain ke? So biasanya kebanyakan orang tidur macam ni kan. So kalau dia tidur macam ni, lidah kita akan ke belakang. So kadang-kadang posisi yang mengiring boleh menolong sedikit sebanyak. So itu adalah salah satu benda yang kita boleh bagi tahu pesakit. Yang lagi satu, biasanya OSA itu dia lebih senang berlaku kalau kita badan besar sikit. So salah satu adalah untuk mengurangkan berat badan. Tadi doktor dah menyentuh kalau kita dapat power nap walaupun sekejap sahaja, dia boleh membantu untuk mengubah mood kita menjadi lebih baik. Bagaimana mungkin situasi ini boleh berlaku, doktor? Saya kurang pasti. Tapi saya rasa mungkin disebabkan hormon yang dikeluarkan. Sebab badan kita dia ada banyak hormon dia. Kalau nak kira tu mungkin beribu-ribu. So di antara hormon yang contohnya lah, hormon tidur adalah melatonin. Dan hormon untuk bangun adalah kortisol. So mungkin adalah hormon endorfin yang boleh keluar masa kita dapat cukup tidur. Mungkin kita akan rasa gembira. Doktor, kalau orang yang memandu kan, ada dua sahabat ya, sama ada power nap ataupun microsleep. Microsleep ni yang bahaya, kadang benda tangan masih bergerak tapi di sini dah tertidur kan. Betul. Jadi mungkin keliru itu yang berlaku lah. Macam mana nak dapatkan power nap di saat kita memandu ni kan? Bimbang terjebak kepada microsleep. Ya, so power nap maknanya memang tidur betul. So kita tak boleh tidur bila kita memandu. So power nap semasa memandu dia memang mustahil kalau dia boleh berlaku tanpa kemalangan berlaku. Okay. So biasanya kalau power nap macam saya sebut awal tadi, power nap adalah dalam maknanya kita tidur dan kita tidur untuk jangka masa yang pendek. Betul. Yeah. So some people masa kat Spain dia ada this word called siesta. Have you heard of it?
So masa kita pergi kat Spain, masa tengah hari semua kedai tutup. Tak boleh shopping. Disebabkan dia ada di siesta. So power nap kot untuk orang Sepanyol. Okey, baik. Kalau kita lihat memang ada banyak manfaatnya, doktor, bila kita dapat aplikasikan atau amalkan power nap ini dalam kehidupan kita. Tetapi adakah juga mungkin terdapat sebarang risiko? Okey, risiko. Saya rasa risiko dia adalah dari segi kesihatan tak ada. Okey. Sebab dia untuk jangka masa yang pendek dan bila kita mengamalkan power nap, dia boleh menyempurnakan pemikiran, reset otak, menyegarkan, improve memory juga. So dia tak ada, untuk saya kalau nak fikir whether power nap boleh membawa apa-apa gejala buruk, saya rasa tidak. So maksudnya ia memang sangat digalakkanlah untuk power nap. Ya. Okay. Jadi itulah mewujudkan budaya. Ada tempat, mungkin saya tengok artikel di Jepun memang ada. Mungkin suasana tempat kerja yang sangat agronomik, macam kerusi pun menggalakkan kepada kita sesuai flexibility untuk tidur sekejap. Itulah. Tadi perlu juga ada kos lah untuk kita laburkan untuk dapatkan suasana dan juga kepandaian untuk menyusun jadual dan elakkan terlalu berfikir, overthinking. Tidak nanti susah sini nak berehat. Betul. Okay. Mungkin sedikit nasihat doktor lah kepada mereka di luar sana. Macam kita sentuh tadi, kadang-kadang tidur yang lama pun belum tentu kita dapat energi seperti di siang hari tu kalau kita dapat aplikasikan atau amalkan power nap ni. Apa yang boleh kita kongsikan kepada penonton MHI untuk mereka galakkan diri ataupun dalam kalangan anak-anak sendiri kepentingan power nap ini bagi tujuan kesihatan? Okey. So saya rasa power nap ada membawa banyak faedahnya. Di antaranya adalah reset otak. Kita akan dapat mood yang bagus, kurangkan penyakit coronary dan kita perlu pastikan sebelum kita power nap, kita jangan abaikan faktor yang tidur cukup masa adalah penting. So maknanya memang kalau boleh kita konsisten dengan pattern tidur dan power nap, itu akan membawa kebaikan secara keseluruhan. Saya rasa yang penting tu power nap, dia tak boleh menggantikan tidur malam. So ada setengah orang tak nak tidur langsung, lepas tu power nap 5-4 kali. Saya rasa susah sikit lah. Ya, tak sesuai Hazrina. Ya, okey. Jadi mungkin lepas ni ibu bapa juga dapat menggalakkan anak-anak supaya ada mungkin walaupun di hari cuti tetap ada. Memang penting sebab kita tengok kan kalau di suasana shopping center ada ramai kanak-kanak yang tertidur kat tepi menunggu mak shopping. Saya rasa kanak-kanak tu mungkin sleep deprived. Tak cukup tidur. So, kalau untuk anak-anak yang bersekolah ni memang sesuai ke kalau kita galakkan mereka power? Saya rasa tak salah kalau kita galakkan. Sebab ada dia boleh masa time yang dia tidur, masa dia reset otak dia, nanti otak dia akan lebih cerdas. Lepas tu bila dia bangun dia rasa fresh. So dia boleh menyambung pembelajaran dengan sempurna. Okey. Kasih info yang diberikan, semoga kita ada keinginan, itizam dan kemampuan untuk melakukannya. Kalau ada memang kerja tak dapat dielakkan lah, tapi kalau ada peluang kita cuba cari ruang untuk power nap. Waktu makan tengah hari itu kan panjang 1 jam. Mungkin kita boleh mengambil masa 10 minit untuk kita power nap seketika. Macam nak tanya sikit, macam Rina kan kalau ada make up senang tak nak tidur? Make up? Ganggu tak? Saya jarang. Jarang? Bukan jarang. Sebab saya kalau pagi tu emosi kita kan lebih macam datang dengan keadaan yang mood yang baik kan. Jadi kalau nak tidur tu susah sebab kadang-kadang makeup artist pun rajin ajak berborak. Tak ada masa nak tidur. Itulah dia. Okay. Apa pun terima kasih kepada Profesor Maria Dr. Andrea Ban Yulin. Beliau pakar perunding respiratory Fakulti Perubatan UKM Hospital Chancellor Tuanku Muris untuk berkongsi tentang power nap pada pagi ini. Terima kasih doktor bersama kami. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di MHI selepas ini. Kita berpadu, bingkas dan bangkit. Henti catut, rakyat tak perih. Jom kita benteras mereka. Hentikan diri, hapuskan penderhaka. Kita gembur lawan manipulasi. Kita gempur hingga ke akar bumi. Ini suara kami,
suara kita semua. Jangan gusar, jangan gentar, gunakan kuasa kita pengguna, tegakkan hak kita. Okey, ini yang kita nak bawakan pagi ini di MHI berkenaan dengan Kita Gempur. Apa sebenarnya Kita Gempur ini? Jadi untuk tahu lebih lanjut, kita akan bersama dengan Cik Afdal Izal Mat Hashim, Pengarah Bahagian Kawal Selir Petroleum, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Cik Afdal? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, kita dah dengar sedikit lagu Kita Gempur. Saya ingat tadi artis baru menyanyikan lagu baru. Okey, apa sebenarnya yang boleh kita beri pemahaman kepada penonton MHI pagi ini berkenaan dengan Kita Gempur? Terima kasih Rina. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua penonton di hadapan dan di luar sana. Kita Gempur adalah satu inisiatif daripada kerajaan melalui KPDN untuk mementras manipulasi dan ketirisan barang. Okey. Jadi ini adalah satu inisiatif daripada KPDN untuk menyaksikan supaya kita dapat memantau ketirisan di luar sana. Ya. Jadi antaranya adalah kita memerlukan kerjasama daripada orang awam melalui crowdsourcing. Mereka memberikan aduan dan sebagainya kepada saluran-saluran yang diberikan oleh KPDN. Dan ia adalah sebagai salah satu cara untuk KPDN mengenal pasti kes-kes manipulasi dan kes-kes ketirisan. Mengapa kita gempur, Rina? Kalau kita ikut daripada Dewan Bahasa Pustaka, kamusnya, kita bermaksud gempur itu adalah sebagai serang, Betul. binasa atau hancur. Ianya satu manifestasi kerajaan untuk menoktahkan ketirisan dan juga apa-apa sahaja eksploitasi yang melibatkan scammer dan juga berkenaan dengan perundangan dalam talian. Kita juga merujuk kepada komitmen KPDN. KITA itu sendiri ada konotasinya. K kerajaan, I industri, T tata kelola, A orang awam. Jadi gempur pula konotasi ekonomi adalah gerakan mementras manipulasi dan ketirisan yang memberi isyarat bahawa KPDN bersama semua pengguna dan rakyat komited untuk benar-benar memerangi ketirisan. Inisiatif ini adalah idea dan ilham daripada YB Menteri sendiri, Dato' Armizan Muhammad Ali. Okey. Semasa beliau di satu platform di Julai 2024 yang lalu, mengumumkan KPDN sedang mengaktivasikan atau activate satu gerakan massa untuk membaikkan orang awam dalam memerangi penyelewengan barang kawalan bersubsidi khususnya RON 95 di Sabah dan Sarawak. Kemudian dikembangkan lagi di seluruh semenanjung Malaysia dan juga semua oil syarikat minyak yang ada di stesen minyak yang kita boleh pastikan mereka tidak meniriskan ataupun melaksanakan penyelewengan ataupun abuse seperti katakan. Gerakan ini bertujuan membantu dari Perlis dan Sabah kekuasaan dalam memerangi ketirisan subsidi melalui pemantauan dan penyaluran maklumat kepada orang ramai. Okey. Baik, tadi Cik Afdal ada menyentuh berkenaan dengan tujuan Kita Gempur ini adalah untuk membantras manipulasi dan juga ketirisan barangan kawalan dan juga subsidi kartel dan penipuan atas talian. Bagaimana ia dilaksanakan dan apakah mungkin barang kawalan dan subsidi yang terlibat? Ya, terima kasih Rina. Baru-baru ini, baru Sabtu lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan Kita Gempur di program Madin Rakyat di Likas Kota Kinabalu Sabah dan dilaksanakan di Pavilion KPDN. Kita Gempur ni memfokuskan kepada kesalahan di bawah 27 akta. Antaranya adalah Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta Timbang dan Sukat 1972 dan Akta Kemajuan Petroleum. Ada lagi banyak lagi 27 akta semuanya. Ia melibatkan orang ramai dan rakan strategik seperti agensi penguasaan seperti Custom, APMM, jabatan-jabatan lain yang ada penguasaan, NGO kepenggunaan, pengilang, pemborong, pemain industri sektor perdagangan peredaran, hero-hero pengguna, gerakan pengguna siswa. Jadi kita minta bantuan daripada rakan-rakan strategi kita untuk meluaskan Kita Gempur melalui aktiviti dan program masing-masing kepada kumpulan SASA. Sebarang kes penyelewengan, kita akan minta mereka laporkan kepada kita melalui platform-platform yang kita sediakan dalam atas talian dan juga melalui talian telefon. Ya. Dan sebaik saja laporan dilakukan, bagaimana agaknya masa diambil untuk melakukan siasatan dan tindakan? Ya, soalannya sangat-sangat baik. Lazimnya kita akan mengambil dalam 14 hari untuk melaksanakan siasatan, aduan dan melaksanakan apakah betul aduan itu sahih ataupun tidak. Dalam aktiviti Kita Gempur ni, dalam pementerasan ni, kita mengambil masa lebih kurang 3 hari. Supaya maknanya dapat saja aduan, kita dapatkan kesahihannya daripada on the ground, daripada lapangan sendiri dan mereka lah yang akan membuatkan siasatan dan lepas itu kita terus ambil tindakan. Ya.
Dan akhir sekali mungkin sedikit pesanan daripada KPDN untuk disampaikan kepada penonton MSI pagi ini bagi mengajak orang ramai menyertai Kita Gempur. Ya, manipulasi dan ketirisan ni dalam subsidi kita ada juga satu isu berkenaan kartel. Kartel ni bermaksud sekiranya ada satu atau dua pemain industri yang telah memanipulasikan harga dan kita terpaksa address isu ni. Dan penipuan atas talian tidak wajar sama sekali berlaku dan seharusnya kita gempur habis-habisan kepada pesalah dan juga pengkhianat-pengkhianat ni. Kita big strong word pengkhianat tu, tapi memang kita rasakan sebagai pengkhianat lah. Yang mendalangi rangkaian kegiatan ini dan hentikan sebelum terlambat. Jangan angkara gelap mata dengan keuntungan berlipat kali ganda. Hak orang lain seperti orang awam dinafikan. Jadi KPDN sekali lagi menyeru kepada semua pihak terutama orang ramai untuk terus menjadi rakan, mata dan telinga kita dalam melaporkan sebarang apa jua kesalahan kepada kerajaan, dalam melaporkan aduan bagi sebarang bentuk penyelewengan. Kita gempur. Kita sama-sama gempur. Baik, ini adalah pesanan khusus istimewa untuk semua penonton MSI pagi ini untuk sama-sama kita gerakkan Kita Gempur ini. Terima kasih Cik Afdal Izal Mat Hashim, Pengarah Bahagian Kawasri Petroleum, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN untuk sama-sama menceritakan ataupun memberi khususan berkenaan dengan Kita Gempur ini. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di MSI. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kembali bersua di MHI. Mungkin ada yang dah merancang untuk power nap supaya kita dapat ketenangan dan dapat reset kembali kehidupan, dapat kecergasan untuk bekerja pada jam yang berikutnya. Okey, ini satu yang kita nak wawarkan kepada anda. Setiap tahun bulan Oktober merupakan bulan kesedaran sindrom Down, disambut untuk meningkatkan pemahaman orang ramai mengenai individu yang menghidapi sindrom Down. Bertempat di pusat komuniti Taman Tasik Cyberjaya ini mengumpulkan seramai 45 kanak-kanak sindrom Down dari seluruh negara. Jom kita saksikan bikisan ini. Setiap tahun, bulan Oktober merupakan bulan kesedaran sindrom Down, disambut untuk meningkatkan pemahaman orang ramai mengenai individu yang menghidapi sindrom Down. Persatuan Bunga-Bunga Syurga BBS dengan jalinan kerjasama Special Olimpik Putrajaya dan Special Olimpik Malaysia tidak ketinggalan dalam meraihkan kanak-kanak sindrom Down ini. Program yang bertempat di pusat komuniti Taman Tasik Cyberjaya ini mengumpulkan seramai 45 kanak-kanak sindrom Down dari seluruh negara. Program ini juga bertujuan untuk memberi sokongan dan dorongan kepada keluarga yang memiliki kanak-kanak sindrom Down untuk berdepan dengan masyarakat, saling memberi motivasi dan bertukar pandangan. Cabaran yang paling utama yang kami hadapi adalah stigma di mana masyarakat memandang sinis kepada anak-anak Down syndrome. Jadi sekarang ni kami ingin memperkenalkan di mana anak-anak Down syndrome juga mereka boleh cemerlang dalam bidang, terutamanya dalam bidang, ada yang boleh cemerlang dalam bidang akademik dan juga terutamanya dalam bidang sukan. Menjaga anak sindrom Down ni ada ups and down lah. Ada yang pertama yang tahap ialah cabaran. And never give up. Sokongan yang kita dapat ialah yang saya pernah lalui ialah daripada kawan-kawan yang punya anak sindrom Down. Kemudian daripada cikgu-cikgu di Kiwanis yang mengajar cara macam mana hendak mengendalikan anak-anak dan juga para terapi. Speech terapi dan juga terapi kerja. Macam mana nak mendidik anak, macam mana dia nak bercakap, macam mana dia nak berjalan. Semua tu daripada terapi-terapi dan juga daripada kawan-kawan. Kita share, kita berkongsi maklumat, sharing knowledge dalam membesarkan anak-anak kita. Antara pengisian dalam program Family Engagement ialah sukan boci, floorball dan demo sport massage. Keseluruhannya memang untuk nak wujudkan persahabatan erat antara keluarga dan keluarga dan mengenali aktiviti-aktiviti SO Putrajaya dan juga memberi keyakinan kepada setiap ibu bapa yang ada anak insan inside survival ini untuk keluar daripada rumah masing-masing ataupun tempat masing-masing
datang untuk mengenali apa Special Olympic Putrajaya buat. Okey, selagi kita tak keluar daripada rumah ataupun kawasan comfortable untuk kita tu, kita tak akan tahu apa yang kita anjurkan. Sebenarnya Special Olympic Malaysia ni sebenarnya ada banyak program untuk kanak-kanak yang berusia 2 hingga orang dewasa hingga 100 tahun. Jadi untuk sindrom Down ni salah satulah, sebab yang penting sekali mereka adalah dalam kategori intellectual disabilities. Artinya kurang upaya dari segi intelek. Tapi di negara kita, mereka yang lebih dari 30 tahun ni jarang menampilkan diri untuk mengambil bahagian, sebab kami pun sedang cari-cari apakah punca halangan inilah. Sebab di negara-negara Eropah Barat dan sebagainya, kita pernah lihat ada juga atlet-atlet berusia 80 tahun mengambil bahagian. Sindrom Down bukanlah satu halangan, tetapi peluang untuk melihat kepelbagaian kemampuan manusia. Melalui kesedaran yang lebih mendalam, kita boleh membina masyarakat yang lebih inklusif, di mana setiap individu tanpa mengira keadaan mereka mampu diberi peluang dan pengalaman yang sama dalam kehidupan. Meraihkan insan istimewa dengan harapan cinta, dan kita dapat berwujudkan satu suasana yang harmoni dalam usaha untuk menyantuni dan mendampingi mereka. Baik, kita hari ini juga masih lagi yang menarik untuk kita paparkan pada anda, termasuk saya tinjau di halaman keempat Berita Harian. Ini penyasaran subsidi Roda T5 penting bagi reformasi fiskal, di mana kerajaan sedia untuk hadapi cabaran masa hadapan kerana tindakan untuk tingkat inflasi. Dan harga Roda T5 yang rendah ini RM2.05 liter berbanding negara seperti Thailand RM5.85, Indonesia 3.38 sen, Singapura 9.02, Arab Saudi 2.66. Jadi anda dapatkan penjelasan lanjut dan kupasannya di halaman keempat di Berita Harian pada hari ini. Okey, baik. Ini juga sesuatu kita nak wawarkan kepada penonton berkenaan dengan Cool 101. Gen yang real akan menentukan generasi manakah yang paling hebat. Setiap generasi telah pun berentap dan menunjukkan kehebatan mereka masing-masing. Tapi generasi manakah yang akan membawa wang tunai bernilai RM4,000 serta pakej percutian? Tonton di YouTube Cool 101 sekarang. Kita nak tahu sama ada Gen Z ke, Gen X ke, Y ke, Boomers ke yang akan memenangi RM4,000 ini. Okey, dan berikutnya kita nak kongsi kepada anda tentang filem Riza GTR di Wagam. Mesti tak nak lepaskan peluang untuk menyaksikan Alif Satar bersama dengan filem terbaru arahan daripada Dr. Ahmad Ilham. Antara gandingannya termasuklah Sofia Al-Barakbah. Jadi jom kita saksikan trailer filem ini. Jangan sekali-kali memperkecilkan kebolehan budak pengakap tau. Tak boleh harap pengakaplah konon. Pantang pendekar, janji dia mungkin. Saya tak pernah ada kawan yang cantik macam cik. Pergilah balik kat dunia awak sendiri. Saya dah tak kacau awak dah. Reza, GTR. Okey, jangan lupa untuk saksikan Reza GTR yang sudah pun berada di pawagam anda. Itu dia. Baik, kita dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih kepada semua penonton MHI pagi ini. Jangan lupa untuk ambil power nap hari ini. 10 minit pun jadilah. Dan yang pastinya esok kita nak kembali lagi dengan topik yang istimewa. Ya, ikan pemusnah ancaman kepada ekosistem sungai. Mungkin ada yang lepaskan ikan yang bahaya ni, dia dapat merosakkan ekosistem dan ini akan menjejaskanlah kita punya aliran kehidupan dan sebagainya. Dan mungkin pupuslah ikan yang penting untuk ekosistem ini sebabkan ada pemusnah yang dilepaskan oleh pihak penjawat. Baik, kita jumpa lagi. Semoga memberi manfaat untuk semua. Saya Hazrina Kasim. Saya Fitri Hayam. Jumpa lagi. Jadi yang kau